Masuk secepat mungkin. Okey, sudah. Okey, so hari ini kita sambung lagi tentang konsep selari itu. Sebenarnya selari dengan segaris. Macam awak belajar dalam tajuk geometri koordinat, bila segaris dia selalu tumpang sifat selari. Okay? Contohnya kalau kamu tengok ABC ini sebenarnya adalah segaris. Sebenarnya adalah segaris. Tapi cikgu pun boleh kata cikgu sebenarnya yang kita nampak ialah ABC ini segaris. Tapi sebenarnya cikgu boleh kata juga vektor AB dengan vektor BC ataupun vektor AC mereka adalah selari. Mereka adalah selari. Okay? So macam cikgu cakap waktu geometri koordinat benda yang segaris dia ada sifat yang ada juga untuk mereka yang selari. Hanya beza di antara mereka, beza antara mereka bila cikgu kata vektor AB selari dengan BC, awak nampak ada titik sepunya. Ada huruf wujud di kedua-dua vektor. Maka kita akan kata mereka adalah segaris. Nak kata dia selari pun betul. Nak kata dia segaris pun betul. Tapi kalau sekarang contohnya cikgu bagi vektor AB, lepas tu cikgu kata dia selari dengan vektor CD. So di sini kalau kamu tengok tidak ada huruf yang berulang. Bila tak ada huruf yang berulang, so cikgu hanya boleh kata AB dan CD ini ialah selari. Cikgu tidak boleh kata mereka segaris. Dia segaris ataupun tidak, saya tak tahu. Kecuali ada maklumat tambahan. Okay? Tapi kalau sekarang awak bagi saya, kalau awak bagi saya PQ selari dengan QR contohnya, di sini cikgu nampak sini ada Q, belakang pun ada Q, maka cikgu boleh kata mereka selari. Kalau cikgu nak kata dia segaris, pun betul. Pun betul. Sebab dia ada titik yang sama. Okay. So di sini, hari ini kita akan tengok benda yang segaris. Okay, sorry. Okay, kita akan tengok benda yang segaris. Kemudian macam mana kita nak namakan vektor dia. Okay, kita macam mana nak namakan vektornya bila dia sudah bagi kita nisbah. Okay, cikgu padam. So, kita tengok segaris. Tak kisahlah, tak semestinya cikgu mesti cakap ABC. Cikgu nak cakap PQR pun boleh. Cikgu nak kata GHK pun boleh. Tak kisah pun. Itu nama titik aja. Okay? Boleh Dan ABC ni mesti ikut susunan tak? Tak semestinya. Kalau sekarang cikgu nak terbalikkan, okay, cikgu nak katakan cikgu nak letak B di belakang, C di dalam, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sesuka hati saya lah. Ikut soalan, bukan sesuka hati saya. Ikut soalan. Soalan akan beritahu kita, contohnya cikgu akan bagi dalam soalan 6, cikgu kata E adalah satu titik pada BD. Maksudnya E yang ada di dalam. Okay? Ataupun mungkin cikgu bagi gambar raja. Cikgu bagi gambar raja. Mana ada? Okay. Nak draw ke mana baru ada gambar raja. Mungkin cikgu bagi gambar raja macam ini. So, bila cikgu bagi gambar raja macam ini, awak tahulah B di dalam. Okay? Cikgu bagi gambar raja macam ini, awak tahu A di dalam. So, nak tahu siapa dia tak semestinya ikut urutan. Okay? Kita akan tahu siapa di dalam, siapa di dalam hujung dia ikut gambar raja ataupun ikut ayat dia. Okay? Ayat dia akan kata siapa berada di dalam garis mana ataupun dia kata macam ini. PQR ialah satu garis lurus. So kalau PQR ialah satu garis lurus, kita bila nak namakan satu garis lurus biasanya 2 huruf saja kan. Tapi kenapa di sini dia pakai 3 huruf? Maksudnya kita sekarang boleh sambung aja. P sambung ke Q, Q sambung ke A. So Q akan berada di dalam. Sebab kalau tidak biasanya kita akan sebut saja PR ialah satu garis lurus. Boleh ya? Okey, balik ke atas. So sekarang hari ini kita nak belajar ialah macam mana nak namakan vektor bila kita ada 3 titik pada satu garis. Okey, kemudian maklumat yang bagi separuh-separuh, kemudian bagi nisbah. Dan kita nak tahu nama-nama untuk vektor lain So sebagai contohnya cikgu ambil mana dia? Benda sudah hilang. Okay, tak apalah So cikgu ambil gambar raja ini. Okey, lepas tu cikgu kata, cikgu yang kata soalan bagilah maksudnya. Cikgu kata
vektor AB sama dengan 2X. Tak semestinya bila kata vektor AB dia mesti pakai huruf kecil, mesti ada A ataupun B. Cikgu boleh pakai 2X. Kalau cikgu nak pakai 2C pun tak apa. Sebab apa-apa sesuka hati saya. Lepas tu cikgu bagi nisbah. AB, BC ialah 2, 3. So ini maklumat yang cikgu bagi. So kamu kena ada kemahiran macam mana nak namakan vektor yang ada di sepanjang garis ini. Yang ada di sepanjang garis ini. So yang telah diberi oleh soalan cikgu sudah bagi A sampai B. Okay? Cikgu sudah bagi A sampai B ialah 2X. So sekarang soalan saya B sampai C ialah berapa? Kalau cikgu bagi nisbah AB, BC ialah 2, 3. B sampai C ialah apa? Tengok siapa boleh tengok tahu. Sebab benda ini ada orang tengok tahu, ada orang kena fikir. Nanti cikgu akan ajar cara yang orang yang tak boleh tengok tahu punya. Kita ada cara untuk tahu. Okey, siapa yang tengok tahu? Cikgu tengok boleh dapat tak? Ain, boleh tak terus dapat jawapan? BC, vektor BC ialah apa? Boleh terus dapat? Tahu saja. Ain? Ataupun siapa boleh terus dapat? Okey. Apa dia? 3S lah masuk awak. 3. Okey, 3S. Maksudnya awak tengok tahu. Okey. Untuk siapa yang tak boleh tengok tahu, satu cara kita boleh buat dia. Sebenarnya semua kerja melibatkan nisbah kita boleh buat dengan kerja macam ini. Okey, kita letak nisbah. Okay, untuk siapa yang tak boleh tengok tahu, okey, ini vektor kita. Okey. So di sini sebab kita ada satu garis, sebenarnya untuk satu garis ini dengan arah yang serupa, dengan arah yang serupa, cikgu boleh namakan 3 vektor, iaitu AB, iaitu warna kuning punya. Cikgu boleh namakan vektor BC dan cikgu pun boleh namakan seluruh garis itu, iaitu vektor AC. Ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Dan biasanya kalau siapa nak pakai teknik jadual ini, cikgu akan galakkan kamu namakan vektor ini, susunan 3 vektor ini yang paling panjang ataupun seluruh garis itu letak di bawah sekali. Contohnya untuk soalan ini AC kan, so kita letak di bawah sekali. Letak di bawah sekali. So lepas tu bila nak tulis atas sebenarnya tak kisahlah awak nak mana satu tulis dulu, tapi biasanya cikgu akan tengok macam ini, A pergi C, so cikgu akan buat AB pertama, BC kedua. Supaya cikgu tak payah pening, nanti ada garis cikgu tertinggal. Okay? So lepas itu apa yang kita buat macam ini. Okay, kalau kamu tengok nisbah ini, AB ialah 2, so awak letak sini 2. Okay, lepas tu cikgu kata BC ialah 3, so BC awak letak 3. Maka seluruh mesti ada 5. Okay, seluruh ada 5. Sekarang soalan sudah bagi saya vektor AB ialah 2X. Yang saya tadi cikgu tanya soalan ini. Apakah vektor BC? So apa yang awak buat dia? Kalau kamu tengok sini ada S, awak pun letak S. Siap kalau kita nak buat bawah pun boleh. S. Kalau dia tambah, kita pun tambah. Sebab tadi kita pilih arah yang sama. Okay, lepas tu awak fikir ini. 2, macam mana nak jadi 2? Yang awak boleh fikir darat tanpa haki saja. Tak boleh fikir tanpa tolak. Di sini mungkin awak kata, cikgu 2, tak ubah apa pun. Okay. Sebenarnya maksudnya awak darat 1 lah. Ataupun awak kata cikgu tak ubah apa-apa. Maka 3 akan jadi 3, 5 akan jadi 5. So tadi kawan kamu kata vektor BC ialah 3S adalah betul. Adalah betul. Okay. So kalau kamu boleh terus dapat jawapan, cikgu saya nampak dia ialah 3S, tak payah buat jadual, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau awak ragu-ragu sikit, tak berapa pasti ataupun langsung tak nampak, maka awak boleh pakai teknik jadual untuk lengkapkan dia. Okay, so cikgu tengok contoh yang kedua. Okay, contoh kedua. Kali ini, agaknya katakan cikgu bagi awak. AC pula kali ini cikgu bagi. Cikgu kata AC ialah 5Y. Lepas tu cikgu bagi nisbah. Sekejap. Cikgu bagi nisbah
AB. Okay. AB. Sorry. Bila tulis nisbah biasanya sebab dia bincang tentang magnitude. So, aku tak payah letak anak panah. Okay. AB, BC ialah 1. Nampak dia lebih. Okay. Ialah kejap. Yang sesuai lebih kurang. Katakan cikgu letak dia ialah 2, 1. Dia ialah 2, 1. Okey, ini maklumat yang cikgu bagi ya. Maklumat yang cikgu bagi. Maksudnya cikgu beritahu A pergi C. Semua ini ialah 5Y. Semua ini ialah 5Y. Okey, soalan saya sekarang AB berapa? Okey, cikgu terbuka kepada sesiapa yang rasa dia nampak awak bagi jawapan. Nanti cikgu tunjukkan dalam jadual untuk beritahu apa yang awak rasa itu betul ataupun salah. Siapa rasa dia nampak nak terus bagi saya jawapan, apakah vektor AB? Ada? Ada orang dia jenis memang nampak aja. Ada? Seorang pun nak nampak? Cikgu nak try? Okey, cuba. Awak rasa berapa? 5/3 yang ni sebari bagi. Cikgu tak kisah, cikgu nak jawapan ke akhir saja. Sebab soalan ini dia tak ada masalah untuk kaedah. 3.33. 3.33 kita ubah kepada pecahan. Sebab di sini dalam awak buat bundakan So berapa? 10/3. Y lah 10/3 Y. Okey, kita tengok betul ke salah. Tadi punya agak senang tengok. Yang ini susah sikit. So bila awak menghadapi masalah cikgu ini susah nak tengok ataupun ini cikgu saya kurang pasti. Awak pakai teknik yang cikgu ajar ini So kita tengok seluruh garis kita ialah AC. Cikgu biasanya letak di bawah So untuk AC kalau cikgu mula daripada A, kerak yang pertama itu ialah AB lah. Okey, yang kedua itu ialah BC. Arah mesti sama Maksudnya kalau awak sudah cakap AC maksudnya awak ambil turun ke bawah kan. So bila AB mesti cakap AB, tak boleh cakap BA Okey, kalau BC pun sama, mesti jenis arah turun ke bawah. Okey, cikgu masukkan. Ikut sini nisbah AB ialah 2. AB ialah 2. So AB ialah 2. BC pula ialah 1. BC ialah 1. So AC mestilah kita jumlahkan ajalah, dia mesti 3. Itu sebabnya kenapa cikgu suka letak garis yang paling panjang itu di bawah sebab hubungan itu saya boleh tambah aja. Kalau kamu tengok tadi 2 tambah 3 ialah 6. Even belakang itu 2S tambah 3S ialah 5S. Okay. So sekarang kita tengok antara 3 ini soalan bagi kita AC ialah 5Y. Okay. AC ialah 5Y. So bila saya nak namakan dua vektor lain, kita tahu saja dia mesti positif. Kalau sebab AC positif, 2 itu pun mesti positif lah sebab arah sama. So dan vektor yang terlibat mesti Y. Sekarang awak hanya perlu fikirkan, ada orang nak masuk ke tutup banyak ni? Tak ada. Okay. So lepas tu awak hanya fikirkanlah 3 macam mana nak jadi 5. Awak hanya boleh fikir darat sahaja. Darat ataupun bagi. Lebih senang kita fikir darat Kecuali kita soalan ini kita boleh nampak bahagi hitam terus. Tunggu cikgu Okey. Darat. Biasanya kita fikir darat lebih senang daripada nak fikir bahagi 3 macam mana nak jadi 5. Maksudnya 3 darat apa sama dengan 5. Nak buat algebra pun boleh. Yang pentingnya saya nak tahu nilai itu. So ada ni 3 darab apa jadi 5? Darab 5/3. Darab 5/3. Potong-potong boleh dapat dia. Ataupun awak ikut algebra lah kan. 3 kalau pindah jadi bahagi 3. So 5/3.
So awak buatlah 2 darab 5/3. Ada ni sambung. 2 darab 5/3. Ya, Ibu. Bagi pecahan 2 darab 5/3. 7/3. Darab bukan awak buat apa? 2 darab 5/3. 2 darab 5/3. 10/3. Okey. Kalau 1 darab 5/3. 5/3. 5/3. Kalau kamu nak tahu sendiri betul ke salah, awak cuba tambah ini. 10/3 tambah 5/3. Boleh dapat 5 tak? Boleh dapat 5? Boleh? Boleh, maksudnya betul. So tadi kawan kamu kata AB ialah 10/3Y. Betul. Okay? Betul. Dalam exam nanti, cikgu tidak ada markah untuk jadual ini tau. Cikgu akan terus tengok jawapan sahaja. Betul? Betul. Itu masalahnya tajuk ini. Benda ini ada orang di jenis tengok tahu. Ada orang tak nampak. So bila tak nampak, awak buat jadual. Ada orang pula, cikgu kadang-kala nampak, kadang-kala tak nampak. So cikgu akan cakap, bila awak nampak, tak payah buat jadual lah. Sebab benda itu tak ada markah. Awak mark kepada jawapan saja. Tapi bila tak nampak, buat jadual. Jangan tempak. Lebih kurang. Bila awak lebih kurang tu salah, habis semua. Okay? Cikgu sambung lagi ya. Cikgu turun ke bawah lah. Okay, katakan kali ini, cikgu bagi AC, AB ialah 2, 5. Lepas tu cikgu bagi AC ialah vektor AC ialah A. Okey. Boleh Soalan saya ialah apakah vektor CB? Ini soalan saya. Okey, siapa rasa sendiri tengok tahu? Bagi saya jawapan dulu. Siapa pun boleh. Awak nak cuba awak punya gerak hati itu betul ke salah? Siapa boleh terus bagi saya jawapan CB? Kali ini seorang pun tak boleh rasa lah. Tak ada lah. Tiga ke cikgu? Okey, awak rasa 3A? 3A ke? Jangan cakap 3 je. Vektor kena sebut. 3A awak rasa? Okey, tak apa. Cikgu tak cakap apa salah, nanti kita buat. Ada cadangan lain selain daripada 3A? Tak ada, cikgu mula sudah. Ada? Okey, kita tengok. So, soalan ini, kalau kamu tengok memandangkan dia bagi kita AC ialah A. So, kita pakai arah ke atas lah. Kita pakai arah ke atas. So, seluruh garis kita ialah AB. Seluruh garis kita ialah AB. Okay, so untuk tulis tu, kerak yang pertama itu ialah AC. Kerak yang kedua itu ialah CB. Boleh? Okay, sekarang ikut soalan ini, AC ialah 2. AB ialah 5. Maka apakah CB? Apakah CB? Hazwani? Kalian apa nisbah itu? Kalau AC 2, AB 5, CB? 3. 3, okey? Sebab jumlah dia mesti, cikgu sudah katakan, jumlah dia mesti sama dengan bawah. Itu tujuannya cikgu letak garis AB itu di bawah sekali, okey? Sebenarnya ada orang kata, cikgu saya nak tulis di atas, boleh tak? Boleh, tapi awak kena pandai tengoklah kalau tulis di atas. So, sebab kita kan waktu sekolah rendah, kita buat tambah kan, kita buat 2 tambah 3, kita 5 letak bawah kan. So, itu sebenarnya cikgu susun macam ini, Okey, sekarang untuk soalan ini yang kita ada ialah AC tau. AC ialah A. Okey, AC ialah A. So, sangat pastilah nanti sini pun positif semua dan semua ialah A.
Hanya sekarang kita nak tengok nombor dia. 2. Okey, kalau tak nampak apa nombor ini? Azwani, kalau tak nampak apa nombor ini? 1. 1. So 2 macam mana nak jadi 1? Mungkin ini fikir Pak Haji lebih senang kot. 2 macam mana nak jadi 1? Azwani? Nak jadi 1. Yang awak boleh fikir darab ataupun bahagi saja. Tanpa tak boleh ya, tanpa tolak tak boleh. Kalau awak kata cikgu 2 tolak 1, tak boleh. Sebab kita hanya boleh fikir darab dan bahagi saja. Azwani? Bagi 2. Bahagi 2. So untuk soalan ini mungkin kita lebih senang ialah kita boleh fikir bahagi 2 lah. Kalau kawan nak kata darab setengah pun betul suka hati awak lah ya. So 2 so hubungan dia ialah bahagi 2. So 3 bahagi 2. 3/2. 3/2. 5 bahagi 2. 5/2. Tak dapat ringkas, kita biarkanlah 5/2. So kalau kamu nak tahu sendiri betul salah, awak cuba pergi buat. 1 tambah 3/2 boleh tak dapat 5/2? 1 tambah 3/2 boleh tak dapat 5/2? Boleh. Boleh. Maksudnya jadual awak sudah okey lah. Okay, so tadi kawan cadangkan, okay, so cadangan kawan awak salah lah Yang betul sepatutnya ialah 3/2A. Boleh ya? Jawapan yang betul ialah 3/2A. Alamak, padan pun susah. Okey, tak apa, cikgu keluar soalan dulu, nanti awak fikir. Okey, kali ini PQR Kali ini PQR. Okey, katakan cikgu bagi QR kali ini. Cikgu bagi QR ialah 4X. Okey, kemudian cikgu bagi hubungan ialah PR QR. PR QR ialah 5/2. Okey, soalan saya ialah apakah PQ? Apakah PQ? Kamu fikir dulu cikgu padam benda dulu. Kamu fikir dulu apakah PQ? Ikut gerak hati aja. Sebab awak kena tahu awak punya gerak hati boleh pakai ke tak boleh pakai. Tak boleh pakai, maka lain kali jangan fikir gerak hati lah. Setiap kali pakai jadual. Kejap. Hang sudah. Okay, kamu fikir dulu Kenapa tak boleh? Okey, sudah. Okey, ada cadangan? PQ? Siapa nak cuba? PQ berapa? Siapa nak cuba? Kali ni langsung, seorang pun tak nampak lah. Cuba aja. Hilang semua. Okey, tak apa. 6X cikgu. Okey, ada orang rasa 6X. Kita tengok So kita akan tengok garis sini paling panjang ialah seluruh garis ialah PR PR. Okey, cari orang buat untuk cikgu. Farisa, so atas ini pertama cikgu nak tulis apa? PQ. Okey, PQ. Yang kedua? QR. QR. Okey, kita masukkan nisbah Okey. So tempat 1, tempat 2, tempat 3 Okey, 5 nak isi di mana? Dekat 3. Okey, dekat 3. 2 isi di mana? 2. 2. Okey, so tempat 1 ialah apa? 3. 3. Ingat jumlah dia ialah 5 lah. Jumlah dia ialah 5. Okey, sekarang antara 3 ini yang kita tahu ialah mana 1, 2, 3, yang mana satu kita sudah tahu? 2. 2, iaitu 4X. So, nanti kita tahu sini pun mesti X, sini pun mesti X, mesti positif. Okey, so sekarang awak fikirkan. 2, macam mana nak jadi 4? 2 darab 2. 2 darab 2.
So atas ini 3 akan jadi 6. 6. 5 akan jadi 10. 10. Dan awak boleh tanpa check, betul tak? 6 tanpa 4 ialah 10. Okay, so tadi awak teka betul tak? PQ ialah 6S. Okay, siapa yang teka ini betul. Boleh ya? Okay, so untuk latihan ini nanti awak buat soalan 6 dan soalan 7. Cikgu tak lukis garis, awak sendiri lukislah. Bila cikgu kata E ialah satu titik pada BD, maksudnya BD di luar, E di dalam. Okay, boleh ya? Kalau cikgu kata E ialah satu titik pada BD, maksudnya E di dalam, BD di luar. Okay, cikgu garis itu mana nak tahu dia condong atas atau condong bawah? Tak kisah pun, tak kisah pun sebenarnya. Cikgu punya kebiasaan, cikgu suka condong atas. Kalau awak suka condong bawah lah. Tak ada masalah. Okay, awak boleh label gambar aja ini supaya dapat gambaran jelas. Okay, lepas tu kalau boleh terus bagi jawapan, terus bagi jawapan. Kalau tak boleh, buat jadual. Okay, kalau ragu-ragu sikit, buat jadual. Untuk dapat kepastian lah. So, lepas awak buat jadual ini, jangan lupa tulis balik ya. Maksudnya untuk soalan ini, kalau cikgu tanya apakah PQ, awak tulis balik lah jawapan dia. PQ sama dengan 6X. Okay, contohnya ini ya. Sekejap. Okay, so katakan soalan ini cikgu tanya, tadi cikgu tanya apa? Okay, cikgu tanya apakah CB kan? So awak tulis balik itu. CB sama dengan 3/2A. Jangan bagi satu jadual kepada saya. Lepas tu mana satu jawapan? Kena tulis balik jawapan dia. Okay, contohnya atas ini. Cikgu tanya apakah, waktu itu cikgu tanya apa? Cikgu tanya apakah BC. Soal tulislah BC ialah 3X. Soalan ini cikgu tanya apakah AB. AB, soal tulis AB sama dengan 10/3Y. Boleh ya? So nanti soalan 6, 7 adalah jenis inilah. Okay, awak buatlah ya. Awak buatlah. Okay, soalan 10 pun sama. Tapi soalan 10 itu dia tukar sikit. Tengok awak boleh buat tak? Tak boleh buat baru saya terangkan. Okay, baru saya terangkan. Okay, kita sambung lagi tentang vektor selari. Tadi itu pun sebahagian daripada vektor selari tau. Okay? Tapi kita lebih nampak dia macam segaris ya. So di sini ada dua benda awak kena tahu tentang selari. Sebenarnya sekarang kita sudah tengok yang pertama lah. Okay? Ini ada dalam nota kamu. Hanya cikgu copy balik. Kejap. Hang sudah. Kenapa? Apa jadi? Apa jadi? Kejap. Tak tahu apa jadi. Kenapa? Apa yang cikgu tekan? Home. Tak boleh. Sudah. Tadi cikgu tutup, masuk balik. Kejap, cikgu tutup, masuk balik 4 sin 1. Sudah ke belum? Tak buka lagi ke? Mana pergi? Cak, terus. Oi, halo. Buka ke? Apa jadi? Oh, ada. Oh, sorry. Mana pergi lah. Okay.
Okey, di sini ya. Bila kita kata dia adalah vektor selari, okey, ada dua benda lagi awak perlu tahu Okey, kalau sekarang cikgu namakan vektor ini dengan A dan B, kita sebenarnya tak nampak dia selari tak selari sebab huruf perlainan kan. Tapi kalau soalan kata A dan B ini adalah selari, maka awak kena tahu kalau dia selari, dia mesti boleh tulis dalam keadaan ini. Okay, nanti kita tengok contoh soalan Tapi kalau dia kata dua ini tidak selari, tidak selari. Tapi cikgu kata mereka adalah sama. Sebenarnya tak mungkin sama. Kan? Bila A dan B ini tak selari, sebenarnya dia tak mungkin sama. Tapi cikgu nak cakap dia sama. Maka satu kemungkinan sahaja iaitu dia punya H dan dia punya K ialah kosong. Itu maksudnya. Maksud saya macam ini. Katakan sekarang cikgu bagi. Okey. Vektor AB. Cikgu bagi vektor AB ialah 6H contohnya. Lepas tu, cikgu bagi kamu vektor EF. Vektor EF ialah 10H. So, bila cikgu bagi macam ini, kamu kena fahamlah. Kita boleh kata AB dan EF ini adalah selari. Kalau saya boleh tulis AB sama dengan satu pemala. So, di sini mungkin cikgu pakai K, EF. Itu maksudnya. Kalau sekarang AB adalah selari dengan EF, maksudnya cikgu boleh tulis vektor ini nanti dalam keadaan dia sama dengan ada satu K di sini. So, apa yang saya akan buat di sini kalau kamu tengok, vektor AB ialah 6H. Okey, ini K. Vektor EF ialah 10H. So, di sini ialah 10KH. Biasanya bila soalan ini, kalau melibatkan banyak-banyak huruf ini, kita akan letak vektor di hujung sekali. Contoh ini, kamu sebenarnya boleh tuliskan 10HK ataupun 10KH. Tapi bila ini melibatkan vektor, kita akan letak vektor di hujung sekali. So, kita akan tulis 10KH. Kita tak tulis 10H. Okay, So, bila dua-dua ini ialah vektor H, kamu tengok ini ialah 6, ini ialah 10K. So, kalau dia selari, 6 mesti sama dengan 10K. So, kalau awak kira 6K ialah 3/5. Maka saya boleh tulis AB sama dengan 3/5 EF. So, cikgu boleh kata AB selari dengan EF. Itu maksudnya. Bila cikgu bagi dua vektor. Cikgu bagi dua vektor. Cikgu nak kamu tahu benda ini selari ataupun tidak. Sebenarnya benda ini kita tengok tahu. Tapi penulisan dia lah. Kalau awak nak tulis dia adalah selari, dia mesti boleh tulis dalam keadaan ini. Maksudnya AB sama dengan satu pemala boleh EF. So, apa yang kita buat, kita carilah apakah AB kita, apakah EF kita, kemudian kita cari apakah nilai K, kemudian kita tulis balik. Kita tulis balik. So, maksudnya sekarang, contohnya, contohnya, cikgu kata, cikgu ada, ini contoh seterusnya, cikgu ada vektor EF, ialah, katakan cikgu kata dia ialah HX. Kemudian cikgu ada vektor FK. Dia ialah K tolak 1Y. Dan cikgu beritahu kamu ialah vektor EF dan FK ini tidak selari. Cikgu bukan kata EFFK. Cikgu akan kata vektor X dan Y ini tidak selari. Tidak selari. Soalan tanya, cari nilai H dan K. So, bila dia tidak selari, di mana EF, S dan Y tidak selari. So, bila kamu tulis ini macam nak cakap sorry.
Cikgu sebenarnya kena tambah satu ayat ini. Okay. Dan cikgu pula kata EF sama dengan FK. Cikgu kena cakap EF sama dengan FK, tapi cikgu kata SY tidak selari. So bila cikgu kata EF sama dengan FK, EF saya ialah HS. FK saya ialah K tolak 1Y. Dan kalau kamu tengok ini, vektor S dengan vektor Y ini ialah vektor yang tidak selari. So bila dia tidak selari, sebenarnya dia tak mungkin boleh sama dengan. Hanya satu keadaan ialah waktu itu ini, waktu ini dia sama dengan kosong, dia juga sama dengan kosong. So bila soalan tanya apakah nilai H, dari sini kita tapak H sama dengan kosong. Kalau sini kita tapak ialah K tolak 1 sama dengan kosong, maka K sama dengan 1. Okey, itu kegunaan dia bila cikgu kata dia tidak selari, tapi cikgu nak kata mereka adalah sama dengan. So satu kemungkinan saja ialah dia punya perkali ialah kosong. Contoh soalan lapang inilah. Soalan lapang ini, cikgu kata SY ini adalah tidak selari. Tapi cikgu pula nak kata mereka adalah sama dengan. So satu kemungkinan saja iaitu dia ini sama dengan kosong, dia ini juga sama dengan kosong. So dengan ini awak boleh selesaikan untuk dapat nilai M dan N. Okey, boleh ya? Di sini cikgu nak soalan 9, cikgu nak awak tunjukkan dia selari. Kalau awak nak tunjukkan dia selari, maksudnya awak kena buat sehingga awak boleh tulis AB sama dengan apa satu nombor CD. Maksudnya awak akan buat contoh inilah, contoh atas ini. Awak cari nilai K itu, lepas tu awak tulis balik, maka awak boleh katalah dia adalah selari. Okey, itu ialah soalan 8 dan 9. Kalau 10 pun sama. Sebab cikgu sudah kata segaris, dia gunakan konsep sama dengan selari. So bila awak nak kata ABC ini segaris, so awak boleh pilih AB, awak boleh pilih BC, awak pun pilih AC. Tapi kalau untuk soalan ini, cikgu akan pilih AB sebab sudah ada. Dan cikgu akan pilih AC. Cikgu akan pilih AC. Cikgu akan pilih AC. Sebab sudah ada. Kalau cikgu pilih BC, saya tak tahu vektor BC. Cikgu tak boleh buat. So, cikgu akan gunakan inilah. Maksudnya nanti awak akan buat AB sama dengan KAC. Lepas tu awak cuba cari nilai K, kemudian tulis balik. AB sama dengan berapa AC. Okey? Tapi kalau segaris kena tambah satu awak kena kata mana ialah titik sepunya. So kalau awak pakai AB dengan AC, apakah titik sepunya kamu? Apakah titik sepunya kamu, Amira? AB dengan AC. Awak akan kena tulislah A ialah titik sepunya. Baru kata ditunjukkan. Kalau selari tak payah kata titik sepunya. Benda ini serupa macam awak dalam tajuk geometri koordinat. Waktu itu kita kita gunakan kecerunan. Kan? Kalau dia selari, kecerunan dia sama. So kita akan cari apakah kecerunan yang sama itu. Kalau segaris, kita pun buat kecerunan yang sama. Tapi lepas tu kita kena tambah satu ayat, apa ialah titik sepunya. So sama juga untuk soalan ini. Hanya soalan ini kita bukan pergi kepada kecerunan, kita pergi kepada nak tulis ini. AP sama dengan KAC. Okay. So untuk kerja hari ini, awak siapkan soalan, cikgu tengok kerja. Okay, soalan 6A, 6B, 6C. So jawapan awak katakan kalau jawapan awak ialah 2Y, macam hari semalam lah, awak tulis 2Y, tak ada kelumpuan, tak apa. Tapi kertas awak mesti tulis. Okay, lepas tu awak siapkan soalan 8. Cikgu tanya apakah nilai M dan N. Nanti cikgu akan katalah A, M sama dengan apa. Awak masukkanlah. So 8A cikgu akan tanya MN, B pun akan tanya, C pun akan tanya. Okay, soalan 9 ini. Sebab benda ini nak tunjukkan. So awak tak boleh bagi apa-apa kepada saya. So cikgu nak awak bagi saya ini kepada saya. Ini. AB sama dengan apa nombor CD.
Kalau awak buat-buat, awak tapak. Maksudnya awak tulis ini kepada saya. Tulis ini kepada saya. AB sama dengan 3/5 EF. Okey, boleh ya? So, untuk soalan 10, cikgu akan bagi 2 soalan juga. Satu, cikgu nak awak tulis inilah. AB sama dengan apa AC. Kemudian yang bawah itu, cikgu akan tanya awak, apakah titik sepunya? So, awak cakaplah titik sepunya ialah apa. Boleh ya? So, ini latihan untuk hari ini. Kejap ya. Okey, kejap cikgu stop record. Okey. Orang ini boleh leave dulu, yang lain tu tunggu Adam, Pakis, Ilya, Intam, Helmi, Izzat, Amira, Anissa, Ashikin, Farisa, Hazwani, Adani, Ain. Yang lain tu tunggu kehadiran perlu ambil. Atika boleh. Mana lagi? Hesrina boleh. Adani boleh, Amira boleh, Helmi boleh, Haras boleh. Mana lagi? Amira boleh, Adani boleh. Cikgu, saya nak tanya. Nak tanya boleh. Okey, tunggu Amira nak tanya. Adani ada apa ke? Awak boleh lah. Cikgu suruh ambil kehadiran Adani. Tak apalah. Okey. Cikgu belum stop record. Cikgu tadi record dah. Record. Kenapa start record balik? Oh, cikgu lupa tekan ini. Ya.